Amin. Terima kasih Amar. Alright. Berkurang pula dah. Tadi ada 8 orang, sekarang ada 7 orang. Ikut suka, tak apa. Tak apa. Okay, tak apa, insyaAllah teacher akan sharekan lah. Mungkin ada yang balik kampung kan, ataupun ada yang bercuti. Sebab minggu depan sekolah hanya 2 hari saja kan. So mungkin insyaAllah ada ramai yang ada kat kampung. Teacher pun insyaAllah akan pulang ke kampung, ke Perak pada hari Rabu. Awak memang orang sini ke? Yang tak balik kampung ni? Yang 7 orang, 8 orang ni? Tak balik kampung ke? Tak apa, tak nak jawab kan? Okey, jom kita mulakan. Okey, bertambah soalan. Alhamdulillah. Okey, so hari ni teacher share dulu. Kita nak belajar tentang network lah. Bukan belajar lah, kita nak berkongsi sedikit. Okey. Alright, boleh nampak skrin teacher? Boleh. Okey, cantik. Okey, ini adalah chapter yang kelima. Okey, bab kelima daripada topik tingkatan 4. Network ni baru network dulu masa KBHM tidak ada. So ini benda baru dan awak dapat belajar lah. Kalau dulu teacher belajar juga network ni, tapi teacher belajar masa di peringkat universiti. Awak daripada tingkatan 4 dah belajar. So untunglah awak kan. Ini adalah generasi terpilih. InsyaAllah hujan makin lebat. Hujan makin lebat sebenarnya lagi seronok berada berbaring di katil sambil melihat menonton televisyen kan. Tapi yang pada hari ini insyaAllah kita doakan semangat awak akan terus semangat untuk belajar matematik itu akan terus kekal insyaAllah. Dalam tangan insyaAllah. Okay. So dalam soalan ni kita nampak dia pergi daripada konsep of network, teori dalam rangkaian graf, daripada soalan yang paling simple pada soalan yang kita nampak lebih banyak kepada application lah. So insyaAllah kita akan follow soalan ni sambil tu kita refresh balik memori. Okay. So network ni untuk soalan-soalan macam contoh kita nampak soalan 1 ni. Soalan 1 ni mungkin dia akan soal dalam paper 1 lah. Paper 2 jarang sekali sebab terlalu simple. Okay. Network ni sebenarnya dia nampak macam mudah lah kan. Sebab kita ada dalam graf tu kita ada apa? Kita ada directed, kita ada undirected. Kalau directed tu yang terarah. Dia senang je. Kalau terarah, directed tu maksudnya kita akan ada okay. Kalau terarah tu maksudnya kita akan ada arrow. Kita akan ada anak panah. Kalau tidak terarah maksudnya tidak ada anak panah lah. Itu je beza dia. Okay, sambil-sambil kita buat nanti teacher akan terangkan juga. Kita ada 2 terarah dan tak terarah. Kalau terarah ni dia akan ada arrow anak panah ke mana, dan tak terarah ni dia tak ada arrow. Simple saja. Okay, dan ada beberapa formula lah dan term yang kita akan gunakan. Contohnya kita akan gunakan term edge, term vertex. Kita tengok dalam bahasa Melayu. Edge adalah tepi. Edge adalah tepi. Tepi. Vertex ni adalah bucu. Okey. Untuk soalan yang pertama, dia minta kita labelkan setiap yang berikut dengan tepat. Okey, dengan tepat. Okay, jom kita tengok kita pergi kepada P. Apa itu P? Siapa tahu P ni apa dia? P. 7 orang anak murid teacher. Okay, P tu apa dia? Dah buat ke belum? Dia panggil nama ni. Bucu. Bucu. Very good. Okay. P ni adalah bucu. Okay. So ada berapa banyak bucu yang you nampak dalam graf ini? Diagram ni. Berapa banyak bucu? 5. 5. Okay. Iaitu, kita nampak apa dia? P, Q, R, S, T. Okay, contoh dia tanya apakah bucu, macam mana you nak listkan, kita listkan dalam bentuk set. Maksudnya ada curly bracket, ada bracket yang kerinting ni. So kita ada P, Q, R, S dan T. That is how you list all the vertex ataupun bucu. Okay, so V adalah P, Q, R, S dan T, which is your bucu lah. So P is one of the bucu. Okay, kita tengok pula yang ini. Yang ini. Yang ni tak pastilah awak nampak ke tidak teacher punya yang warna kuning ni. Maksudnya insyaAllah nampak sebab I share screen. Okay, kita panggil apa ni? Kita panggil
Kalau dalam bahasa Inggerisnya, multiple edges, dalam bahasa Melayunya adalah berbilang tepi. Okay, nampak ada beberapa loops dekat sini, beberapa gelung dekat sini. Contoh yang kita nampak dekat sini. Ini adalah loops yang pertama, QT. Kita juga ada QT yang kedua di tengah-tengah. Dan kita juga ada QT yang terakhir dekat sini. So kita nampak ada 3 multiple edges dekat kawasan ini. This is what we call the multiple edges ataupun berbilang tepi. Okay, next. Yang di sebelah sini pula, apa dia? Ini kita panggil sebagai edge. Edge ataupun tepi lah dalam bahasa Melayu. Tepi. Okay, so edge ini adalah garisan yang menyambungkan setiap bucu. Okay, contohlah dalam diagram ni kita nampak yang pertama edge dia adalah PQ. Betul? Apa nampak PQ? Kita nampak. Okay, edge yang pertama adalah PQ. Apa lagi? Boleh tak bantu teacher senaraikan edge dia? PQ lagi? QR. QR, pandai. QR. Okay, lagi? Kita ada PQ, kita ada QR, RS. Okay, very good. RS lagi? SS. SS. Okay, yang ini kita namakan sebagai, ini kita disamakan sebagai gelung ataupun loops. Cik terus-terus Ni. Maksudnya dia pergi kepada diri dia sendiri. Okay, dan properties yang berada pada gelung adalah number of degree. Darjah dia adalah 2. Okay, pada gelung ini. Pada gelung ini number of degrees adalah 2. Walaupun kita nampak satu saja gelung, tetapi number of degrees bilangan darjah adalah 2. Okay, tapi dia satulah H dia adalah satu je, H dia SS ni. Okay, cuma number of degree saja yang adalah 2. Okay, next. SS lagi kita ada ST. Okay, lagi kita ada QT. QT ada 3 kali. 1, 2, 3. QT. QT ke sini. Lepas tu kita ada lagi QT. Dan kita ada lagi QT. Ada tak yang teacher tertinggal? H dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tak adalah kot insyaAllah. Okay, so tandakan right lah pada kertas yang awak dah pun jawab. Kita ada bucu, kita ada berbilang tepi, kita ada tepi dan kita ada gelung. Okay, ini basic sahaja dan soalan ini mungkin boleh ditanya dalam paper 1. Right? Okay, nombor 1 settle. Boleh? Boleh. Okay, cantik. Okay, nombor 2 sekarang. Raja di bawah menunjukkan satu rangkaian graf. Okay, samalah macam tadi kita buat kat atas ni. Cuma sekarang ni dia minta kita listkan, senaraikan semua bucu, vertices. So nak senaraikan macam mana? It's a set. Jadi awak kena letak curly bracket. So all the vertices adalah, vertices ni okay, betul-betul. So kita ada F, kita ada G, kita ada H, kita ada J. Kita ada K, kita ada L dan juga kita ada M. Betul tak? Ada yang membantah? Tak ada. Okay. Right, let's do question B pula. 2B. List all the vertices E. Vertices. Okay, vertices kita denote sebagai E lah, E besar. So kita nak senaraikan semua tepi E, senang saja. Kita tengok 2 bucu yang disambungkan oleh vertex. 2 vertex yang disambungkan oleh bucu tadi. Okay, contohnya, okay, yang pertama kita nampak FG. Lagi. Sambung. Apa lagi awak ada nampak? GH lagi. HG. HJ, very good. HJ lagi. JJ. JJ, pandai. JJ lagi. Lagi? JK. JK. JK tu ada multiple edges. So kita ada 2 JK dengan JK. Tulis dua-dua sekali. Kemudian kita ada KL.
Okay, lepas KL kita ada pula multiple edges dekat kawasan ni ya. Kita ada multiple edges. Ada 3 kali ML. Okay, ataupun nak buat LM ke tidak ada masalah sebab dia adalah undirected graph Undirected graph jadi ML ke LM ke sama saja. Kita perlu nak buat LM pun tak ada masalah. LM ada 3 kali LM dan juga LM. Okay, dan yang terakhir adalah MG. Okay, this is how you write down ataupun list down all the vertices of diagram. Okay, sekejap lah yang ni. Okay, next, nyatakan the summation of degree ataupun ni, nilai degree. Okay, untuk vertex ni. Jadi dia punya formula apa dia? Tapi ingat formula dia? Macam mana kita nak dapatkan ni, degree, number of degree ni, sum of degree. What is the formula? Samaan dengan 2 kali edges. So edges kita ada berapa? Edges kita ada berapa? Cuba kira. 11. Ada 11. Jadi kita nak cari sum of degrees dia bersamaan dengan 2 darab dengan 11. Ini adalah formula yang kita gunakan. Okay. So nak cari summation of degrees, nilainya adalah bersamaan dengan 2 edges. Jadi awak kena pastikan nilai edges yang awak dapat adalah tepat. Jadi boleh dapatlah summation of degrees. Sama juga dengan 2 darab dengan 11, so kita akan dapat 22. Okay, boleh setakat ni? Okay, seterusnya nombor 3. Okay, nombor 3 dia minta kita untuk lukis satu graf mudah. Okay, nampak graf mudah. Okay, ada graf yang kita panggil graf yang sekali dia ada multiple edges, ada loops kan? Ya, graf yang ada multiple edges ataupun loops seperti soalan dekat atas ni, itu bukan graf mudah. Okay, graf mudah dia tidak ada multiple edges, tidak ada loop. Right? Itu kita panggil sebagai simple graph. Okay. So draw a simple graph. Lukis satu graf mudah dan labelkan bucu mengikut maklumat yang diberikan. Okay, mula-mula kita nak lukis graf mudah dulu. Lepas tu barulah kita labelkan bucu. So ingat ini adalah graf mudah, tidak ada loop, tidak ada multiple edges. Okay, so kita pun nak buat macam mana mula-mula? Mula-mula kita senarai, kita dah ada V dah. Jadi kalau teacher suka buat macam gini je. Okay, buat je dulu P. Kemudian kita ada Q, kita suka buat ikut clockwise. PQ, lepas tu kita ada R. So kita ada S, kita ada T, kita ada U dan kita ada W. So kita ada 6 vertex, P, Q, R, S, T, U dan juga W. Okay, kita nak lukis graf mudah ni. Ya, kita buat bulat sikit bagi cantik. Kita nak lukis graf mudah. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena tengok edges tu, dia sambungkan vertex apa dengan vertex apa. Okay, so kita guna pen berwarna hijau. Okay, contoh. Okay, so nampak tak edge yang pertama dia suruh kita sambungkan P dengan Q. So P dengan Q. Okay, yang kedua minta untuk kita sambungkan Q dengan S. So Q dengan S. Okay, kemudian kita nak sambungkan Q dengan R, sambungkan. Sambungkan R dengan T. Okay, kita sambungkan S dengan T. S dengan T kat sini. Kemudian kita nak sambungkan S dengan U. Kita nak sambungkan T dengan U. Dan last kali kita nak sambungkan U dan juga W. Okay, dah siap. Okay, nampak semua dah bersambung. Tidak ada masalah, dia tidak ada loop. Okay, dia tidak ada loop dan dia tidak ada multiple edges.
Okay. So topik ini adalah topik di bawah bidang discrete matematik. Okay, so kita nak tengok relation. So kita nak tengok relation macam contoh edges ni, relation yang pertama, edges yang pertama adalah relation antara vertex P dan juga vertex Q. Okay, so tak kisahlah awak nak, dia tak semesti dalam bentuk garisan lurus. Tak semesti dalam bentuk garisan lurus. Maksudnya, tapi kalau you nak buat dalam bentuk garisan lurus pun tak ada masalah. So you bolehlah lukis nanti macam ni, you sketch dulu. Lepas tu you ambil pembaris, you akan gunakan yang sama. Sebab setengah orang dia macam, oh tak boleh lah tengok macam ni serabut. Dia mesti kena garis lurus. Terpulang lah. Okay, tapi macam ni pun dah diterima. Sebab ini adalah topik discrete matematik. Kita nak tengok relation. Okay, bukanlah jenis garis tu. Okay, dan ini dia bukan intersect dia bukan intersect. Contoh you nampak macam Q dengan S. Lepas tu R dengan T pula melalui garisan tu kan. Dia tidak intersect, dia overlap je. Dia tak intersect. Okay. Tapi kita akan nampak lah banyak graf lah. Banyak graf macam ni. Graf kawan awak mungkin berbeza lah. Maksudnya mungkin dia letak P dengan Q, dia tak letak macam ni. Contoh ada kawan awak yang buat P dekat sini. Okay, dia buat Q kat sini, dia nak segaris. Macam teacher lebih suka dia letak dalam bentuk bulatan. Dia suka letak dalam bentuk clockwise. Kebanyakan soalan saya akan buat macam tu. So ada juga yang macam dia dah try buat kat sini, dia dah tahu and then dia nak try buat kedudukan P, Q, R, S, T tu berbeza. Contoh dia buat P, Q, lepas tu dia buat pula R kat sini. Okay, dia nak bagi graf tu cantik, dia buat R kat sini. Lepas tu dia buat T dekat sini, segaris. Kemudian dia buat S dekat sini. Dia buat U kat sini. Dia buat W kat sini. Okay, dia nak nampak lebih cantik lah grafnya. So dia sambungkan. Okay. Yang pertama adalah relation antara P dan Q. Kemudian relation antara Q dan S. Kemudian Q dan juga R. Kemudian R dan juga T. S dengan T. Lepas tu S dengan U. T dengan U. Okay, disambung pula T dengan U ke atas. S dengan T dengan U. Okay, sambung lagi T dengan U. Lepas tu dia buat U dengan W. Tak ada masalah. As long as graf itu adalah simple graph, tidak ada loops, tidak ada multiple edges. Okay. Boleh? Boleh. Okay, good. Seterusnya, soalan yang keempat. Okay. Graf ini berbeza dengan soalan nombor 3. Sebab soalan nombor 4 dia minta kita lukis satu graf dengan multiple edges. Okay, multiple edges. Okay, dan juga loop. Ada loop. Ada multiple edges, ada loop. And label the vertices according to the information provided. Okay. So apa yang teacher buat? Ini adalah multi-graph. Multi-graph dia akan ada multiple edges, dia akan ada loop. Dia tak sama dengan simple graph. Okay. So macam juga tadi, teacher still akan buat cara yang sama. Teacher senaraikan dulu. P dan teacher ada Q. Teacher ada R. S kat sini. T dan juga U. Okay, P, Q, R, S, T, U. Okay, vertex semua dah ada. V semua dah ada. Okay, next teacher hanya perlu sambungkan sahaja edges dia. Edges yang pertama adalah P, Q. Jadi kita sambungkan. Kalau tak buat anak panah tak buat anak panah sebab dia tak cakap pun ni directed graph. Kemudian QR. Tapi kalau nak buat pun boleh je. Tapi dia tak cakap ni tak payah. Okay, lepas tu QS. Sambungkan dekat sini. Okay, lepas tu QT. QT. Lepas tu RS. Kemudian kita ada RS lagi. Nampak? Ini berlakulah multiple edges RS lagi. Kemudian kita ada ST. Okay, kemudian ada lagi ST. Okay, kemudian SU. S dengan U. S dengan U. Okay, kemudian kita ada S dan juga S. Pening sikit lah. Okay, so PU kita nampak tidak ada relation. P dan U tidak ada relation. So dia biar macam ni. Okay, tak semestinya dalam bentuk garisan lurus.
Okay, you boleh buat lah garisan ni. Yang penting relation dia sampai. Okay, kalau awak check balik semula, check balik PQ betul ada, QR betul ada, QS nampak tak relation dia ada. Okay, QS ada. Sebab itu yang kita nak tengok QT ada tak? Ada. Okay, cantik. So RS ni nanti dia akan ada 3 multiple edges dekat RS. So kita akan tengok lah. RS, kita tinggal satu. 1, 2, okay. So ada lagi satu. So double check balik. Always double check. Okay, nampak ada 3 multiple edges yang berlaku di RS. Okay, so check betul. 1, 2, 3. Kemudian kita ada ST. ST ada 2 kali multiple edges je. ST, alright. Dan kita ada SU dan kita ada loops di S dan juga S. Okay, nombor 4. Okay tak? Okay. Okay. So tengok perbezaan antara simple graph dan juga multi-graph. Multi-graph akan ada multiple edges, akan ada loops. Simple graph tak ada benda tu. Tapi teacher lebih suka macam senaraikan dulu lah. Kita ada vertex tu apa dan nanti baru teacher. Kalau tidak kita pening. Sebab macam ni. Okay, next. Nombor 5. Okay, dia suruh kita draw a simple graph pula. Simple graph. Okay, simple graph. Okay, for the following sum of degrees. 2, 3, 2, 3, 4. Okay, so agak-agak ada berapa vertex kat sini? Nak lukis simple graph ni tapi kita tak tahu berapa vertex. You agak-agak ada berapa vertex? Ada berapa? Ada berapa vertex agak-agak? So ni kita nak lukis ni. Taram je lah ada berapa vertex. So ni kita nak lukis. 5. Very good. Kita akan ada 5 vertex sebab kita nampak ada dia bagi sum of degrees tu kita ada 2, 3, 2, 3, 4. Ada 5 kan? Ada 5 yang dia bagi. Jadi kita tahu akan ada 5 vertex. Okay? Terpulanglah pada awak sama ada awak nak senaraikan ataupun tidak. Tapi kalau teacher suka senaraikan lah, lagi mudah. Jadi teacher tahu ada 5 vertex. Masih lagi cara yang sama. Kita buatlah dekat sini A. Lepas tu kita letak kat sini B. Okay, letak kat sini C. Letak D kat sini E. Sama je cara teacher. Step teacher adalah sama saja. Okay, A, B, C, D, E terpulang lah. Dia nak letak ke tidak, tak letak pun tak apa. Yang penting sum of degrees tu betul lah. Okay, cumanya teacher suka letak sebab nanti teacher tak keliru lah. Mana satu yang 2, mana satu yang 3, mana satu yang ni kan. Okay, next. Apa yang teacher buat adalah teacher akan check sama ada graf ni boleh dilukis ataupun tidak. Okay, macam mana nak tahu yang sama ada graf ni boleh dilukis ataupun tidak? Apa tips dia? Mungkin soalan tu dia akan tanya dekat dalam paper 1. Dia nak tanya adakah simple graph ni dengan sum of degrees yang dia bagi ni boleh dilukis ke ataupun tidak? Macam nak tahu? Apa yang perlu buat? Kita akan tambahkan ke semua degree ni. Okay, kalau kita dapat even number, maka graf itu possible untuk dilukis. Okay, tambahkanlah. So nampak kat sini kita tambahkan. 2 tambah dengan 3, tambah dengan 2, tambah dengan 3, tambah dengan 4. Kita dapat berapa? Berapa? Soalan senang tu. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? 14. Very good. 14. 14 adalah even number ataupun odd number? Ganjil ke genap? 14? Genap. So bila dia genap, ini adalah possible untuk dilukis. Dia takkan tanya. Rasanya insyaAllah tak tanya dalam paper tu lah. Tapi dia mungkin akan tanya dalam paper 1. So you kena tahu graf itu boleh dilukis sekiranya hasil tambah degree itu adalah nombor genap. 14, 12, 2. Jadi dia boleh dilukis. Okay.
Kita nak draw simple graph, so kita tak nak ada multiple edges, kita tak nak ada loops dekat situ. Okay, jadi untuk soalan nombor 5, jadi kalau nak lukis tu biasanya teacher lebih suka buat misai kucing dulu. Okay, buat misai kucing. Maksudnya macam ni Okay, nampak yang A ni? Yang first ni adalah mewakili A lah. You faham sendiri lah ni. Ini A, B, C, D dan juga E. Okay, so bila teacher nampak kat sini, A ni dia akan ada 2 degree. Okay, betul Jadi, dia akan ada 2 kat sini. 1, 2. 2 misai. Okay, kemudian B. B ni adalah nombor yang seterusnya. So, dia adalah ada 3. So, dia akan buat 3 lah. 1, 2, 3. Cuba ini dulu. Okay, nampak yang C. C ni ada 2. 1, 2. Okay. D tu ada 3. So, saya akan buat 3. 3 misai. 1, 2, 3. Ni untuk memudahkan kerja teacher lah. Okay, yang E ni paling banyak dia ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, buat yang ni dulu. Mungkin awak ada cara lebih senang. Ni cara yang teacher rasa senang lah. Okay. Okay, itu yang pertama. So kita check balik, betul tak? Kita ada nanti kita check So setakat ni A ada 2 misai, B ada 3 misai, C ada 2 misai, D ada 3 misai, E ada 4 misai. Okay, cukup. Okay, next. Apa yang perlu kita buat adalah kita sambungkan misai-misai tersebut. Kita mulakan dengan vertex yang paling banyak misai. Kat mana satu vertex ni you nampak paling banyak misai? E. Okay, good. Kita ada 4 Jadi kita sambungkan. Kita sambungkan dengan mana-mana yang kita rasa nak sambung. Tapi kena ingat dia adalah simple graph. Jadi tak boleh ada loops kat sini. Okay. Jadi kita sambungkan dah. Kita sambungkan ni 1. Selesai dah satu misai kita sambungkan. Okay. Next. Kita sambungkan dengan misai yang ni. Okay. Ada lagi 2 misai ni. Kita nak sambung kat mana lagi? Kita katakanlah kita nak sambungkan dekat sini. C. Okay, buat ini dululah. Nanti kita akan cuba mencantikkan dia lagi. So ni kita sambungkan ini. Siap dah. Nampak tak? Semua 4 misai dah pun disambungkan. Right. Sekarang kita tengok dekat A. A tinggal 1 lagi misai tak sambung. B tinggal lagi 2. C tinggal lagi 1. D tinggal lagi 2. Okay, so terpulang. Sebab dia sekarang ni kita nak ambil yang paling banyak lah. Yang paling banyak kita nampak B dengan D. Okay, B ada 2. D ada 2 lagi. So kita nak try yang mana dulu? Nak try B ke nak try D? Kita mulakan dengan yang paling banyak misai tak disambung lagi. Okay, teacher nak mulakan dengan B lah. Teacher ambil B Jadi ini automatik senang ni. Teacher sambung lah ni. Satu misai dah sambung. Okay, tinggal lagi satu misai. Satu misai ni teacher nak sambungkan dekat D ni. Okay. So sekarang kita nampak yang tak sambung lagi adalah D dengan C ni. D tinggal satu lagi misai, C tinggal lagi satu misai. Tak ada masalah, sambung je lah. Okay, ni bukan loops nampak Ni bukan loops. Yang ni yang menyambung adalah D dengan C dan juga C dengan E. Macam saya cakap tadi, ini adalah topik discrete matematik, jadi tak perlu pun garisan lurus. Tapi saya faham, setengah pelajar ni dia memang sangat-sangat teratur, tersusun kehidupan dia. Tak boleh nampak macam ni. Teacher sebenarnya geram juga tengok macam ni kan. Nak juga guna pembaris ni. Tak apa, kita dah siap sketching. Jadi kalau awak rasa awak perlukan guna pembaris, nanti kita akan garis balik dekat sini. Okay, so sebelum kita buat garisan tu, kita kena check dulu. Kita check dulu, betul tak A ni adalah 2? Okay. A nak 2 kan? So nampak tak? Memang betul ada 2. So 2. E ni kita check balik, betul tak? B lah dulu. Okay, B ada 3, 1, 2, 3. Okay, betul. C betul tak ada 2? Yes, betul. D ada 3, E ada 4. Okay, cantik. Dah betul dah. Jadi kalau you rasa macam tak berkenan dengan macam ni, sebab you rasa macam you tengah sketching je, jadi kita buatlah bagi cantik balik. Okay, so A, B. Okay, kemudian kita dah ada C. Tu kita ada D. Dan kita ada E. Okay, buatlah bagi cantik, gunakan pembaris. Nampak A dengan B bersambung. Wah, okay. Okay, kita nampak A dan B bersambung, jadi kita sambungkan. Buat cantik kan? You nak pembaris kan? Okay, ambil macam ni. Lepas tu kita nampak okay, B dan D bersambung. So B dan D bersambung.
Lagi B dan E bersambung. B dan E bersambung. Kita nampak apa lagi yang kita lukis ni? A dan E bersambung. Okay, kemudian kita ada E dan C bersambung. Okay, C dan D bersambung. Kemudian D dan E bersambung. Okay, ada lagi tak yang saya terlepas? Rasanya tak ada dah. Cek balik 2, 3, 2, 3 dan juga 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. Saya kata tadi ini bukan intersection dia overlap je daripada ke atas tu. Okay. Sudah nampaklah cantik sedikit. Daripada tadi yang you dah sketching tadi menggunakan garisan berwarna hijau and then you bagi cantikkan balik dengan garisan berwarna biru. So sebab kita dah nampak dah dia sambung ke mana kan. Okay. Setakat ni okay? Okay. Alright. So ingat ni adalah simple graph Simple graph hanya tidak ada multiple edges, dia tidak ada loops. Okay. Right, next soalan nombor 6. Soalan nombor 6 lebih kurang sama macam soalan tadi. Okay, draw a graph with loops and multiple edges that have degrees. Okay, kita nak draw graph yang ada loops dan juga multiple edges. Berbeza dengan soalan tadi, yang tadi tu kita nak simple graph saja. Okay, so simple graph dia tidak ada multiple edges, dia tidak ada loops. Tapi yang ini kita adalah, kita ada loops dan kita ada multiple edges. Okay, so dia nak yang ni bentuk ni. Okay, ingat, remember apa yang kita perlu buat? Yang pertama adalah check sama ada graf ini boleh dilukis ataupun tidak. Okay, cuba buat check. Bila kita tambahkan yang ni, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 1, kita dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Kira 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 1 dapat 16. 16. Okay, 16 adalah nombor genap, maka graf ini boleh dilukis. Okay, graf ini boleh dilukis, tidak ada masalah. Jadi cara yang sama, senaraikan. Ada berapa vertex ni? Ini patutnya ada berapa vertex? 6. 6. Very good. Jadi kita pun lukis. Kita suka guna ni je lah. A. Lepas tu kita buat B. C. Kita ada D. Kita ada E. Dan juga kita ada F. Okay. Saya suka macam ni, senang je. Okay, A, B, C, D, E, F. Okay, cukup. Okay, next. Kita buatlah misai kucing kita ni. Okay, A ada 2. 1, 2. B ada 3. So, kita ada 1, 2, 3. Okay, C ada 3. 1, 2, 3. D pula ada 4. 1, 2, 3, 4. E ada 3. 1, 2, 3. Okay. F kita hanya ada 1 saja. Okay. Dah siap macam ni, apa you perlu buat? Kita tengok mana satu yang paling banyak misai. Kita nak start dengan yang paling banyak misai. Kat mana? Okay, kat mana yang paling banyak misainya? Kita nak start dengan vertex mana? D. D, pandai. Kita akan start dengan D. Ingat ni ada multiple edges. Jadi kalau you rasa macam D tu ada sampai 4 kan, macam banyak sangat. Mungkin kita boleh buat loops. Mungkin kita boleh buat multiple edges yang dekat situ. Okay, mungkin lah. Kan? Sebab jawapan awak dia akan jadi berbeza. Dia akan jadi variety. Ada orang dia nak buat loops dekat tempat lain. Okay, sekejap saya sambungkan. Okay, kita akan mulakan dengan D. Kita nak sambungkan ke 4 misai kucing tu. Alright.
Okay, sebab dia ada banyak loops, jadi dia ada banyak misai, jadi teacher mungkin boleh buat multiple loops kan. Tapi teacher nak try dulu, kita sambungkan yang ni dulu. Okay, satu selesai. Kita sambungkan pula dengan kawan sebelah dia. Okay, dua selesai. Okay, yang ini ingat kalau kita ada loops, maksudnya degree dia adalah dua kan. Jadi teacher sambung kat sini, teacher buat loops dekat sini. So dia dah jadi empat, jadi dua lah, maksudnya dua loop, dua degree kat sini. Campur dengan DC, campur dengan DE. Selesai. Dah ada 4. Selesai yang tu. Okay, next kita akan tengok lagi. Mana satu vertex yang masih lagi ada banyak misai kucing tak buat lagi. Kita nak buat yang mana? Kita ada A, kita ada B, kita ada C tak selesai lagi. Kita ada E tak selesai lagi, kita ada F lagi tak selesai. Okay, yang mana satu? Yang mana satu paling banyak lagi misai yang kita kena buat? Kita kena solve. B. B, okey, DB Jadi kita sambungkan saja. Okey, sambung kawan sebelah. Yang ini pun sambunglah dengan kawan sebelah. Okey, alamak, satu lagi. Tak apa, sambung jugalah kat sini. Sebab kita multiple edges ni allow kan, dia boleh. Jadi kita sambung kat sini. Selesai. Okey, next kita tinggal F dengan E. F ada lagi satu misai, E ada lagi dua misai. Okey, so kita akan mulakan dengan E lah. Okay, so E dia akan sambung dengan kawan sebelah dia, senang cerita. Okay, kemudian dia akan sambungkan, okay. E dengan A ni tinggal, senanglah dia lah lagi. Siap dah. Siap dah kita punya graph. Kita ada multiple edges dekat BC dan kita ada loops dekat DD. So kita pun double check lah betul tak. A ni ada 2, okay betul. B ada 3, 1, 2, 3, okay betul. C ada 3, betul. D ada 4 degree saya terangkan tadi loop saya akan ada 2 degree. So 1, 2, 3, 4. D ada 4. E ada 3 dan F ada 1. Okay, selesai. So sekarang ni kalau you rasa macam sakit mata betul tengok benda macam gini kan, tak suka tengok peta ni, tak ada masalah. Ambil lah pensel ambil pensel lah sepatutnya. Okay, ambil pensel, drawing kita guna pensel dalam matematik. Okay, kita ambil C, kita ambil D, kita ambil E dan juga F kan. So kita pun lukis lah. Okay, A dengan B ni ada, okay, buat bagi cantik. Okay, B dengan C. Kemudian dia ada loops kan, letak kat sini kan cantik sikit macam itu. C dengan D ada. Lepas tu dia ada loops dekat sini. D dengan E pun ada, bagi cantik ni. D, E. Kemudian kita ada E dan F. Dan kita ada E dengan A. Siap. Cantik kan? Siap lah. Daripada sketching tadi guna misai kucing. Lepas tu you percantikkan lagi. Tak ambil masa yang lama pun. Nak tinggal dalam garisan berwarna hijau pun tidak ada masalah. Dia bukan directed jadi tidak perlu ada arrow lah. Okay. Nombor 6. Okey tak? Okey. Okey. Semua okey lah awak ni. Bagus betul. Okey. Nombor 7. Okey. Nombor 7 sekarang. Okey. Nombor 7. Draw a tree. Okey. Ini adalah satu benda baru juga. Draw a tree. Nak lukis pokok. From the following graph with a minimum total weight. Okey. Dia ada syarat dah. Minimum total weight. So tree itu apa? Tree ni macam kalau kita lukis pokok lah kan. Pokok macam ni biru pula dah. Okay, kita ada dahan-dahan ni kan. Ada dahan-dahan sini. Okay, konsep dia pakai yang ni lah. Maksudnya setiap ranting ni dia tak bersambung lah. Dia tak bersambung kan ranting ni. Ranting ini dia tak bersambung. Itulah maksudnya tree tu. Dia tak nak, kita nak cuba buat graf yang dia tidak bersambung. Tree. Okay, dia berbeza dengan subgraph Okay, kalau subgraph okay, berbeza dengan subgraph. Sekejap berbeza tu. Okay, kalau untuk tree tu, okay, kalau untuk tree dia adalah simple graph. Maksudnya dia tidak ada loops, dia tidak ada multiple edges. So kita nak cuba buat tree, dia tak ada loops, tak ada multiple edges. Dan kemudian kena tahu setiap vertex tu dia bersambung. Okay,
Dan setiap pair of vertex tu dia hanya disambungkan dengan satu saja edge dia. Dan ini satu formula penting. Formula penting yang you kena tahu adalah number of edges adalah bersamaan dengan number of vertices minus 1. Okay? Number of vertices minus 1. So, you tahu vertex ada berapa. So, kita nak tahulah number of edges untuk tree itu nanti adalah number of vertices tolak dengan 1. Okay. Contoh soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okay. Okay, soalan nombor 7 ni kalau kita nampak number of vertices ada berapa? Yang soalan 7 ni, ada berapa sekarang ni? Ada P, Q, R, S, T, U, V. Ada berapa? Ada 7. Betul P, Q, R, S, T, U, V. Yes, ada 7. Okay. Jadi untuk kita membina tree, kita menggunakan pokok, nak lukis pokok tu kita tahu number of edges yang terbentuk untuk pokok tu nanti mestilah 7 tolak 1 kan? Which is 6. Okay, hanya ada 6 sahaja dalam pokok tu nanti. Dalam pokok graf tadi, nanti yang kita nak bina ni. However, bila kita tengok pada diagram yang dia bagi ni, kita ada berapa edges semuanya. Tengoklah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, dalam diagram ni kita ada 11. Kita ada 11 edges. Okay, 11 edges. Kita tak boleh pakai 11 ni. Okay, kita nak yang tinggal hanyalah 6 sahaja. 6 edges sahaja. By using formula ni tadi. Okay, jadi daripada diagram yang besar ni kan, daripada diagram besar ni teacher kena tolak, kena buang 5. Kita kena pilih edges mana yang kita kena buang. Sebab sekarang ni dalam diagram ni kita ada 11 edges. Cara baca edges tadi yang teacher buat warna merah ni tadi. Okay. Jadi teacher kena buang 5 supaya tree teacher pokok teacher nanti hanya ada 6 edges sahaja. Okay. Bila dia kata tentang minimum total width. Minimum total width. Okay. Benda yang kita terfikir adalah kalau nak cari minimum kita buang je lah yang besar kan. Contohnya maksudnya kita buang je lah 24. Kita buang lah 22, buang je lah 20 macam tu kan. Itu yang kita terfikir. Kita rasa macam buang je lah yang besar, degree yang besar. Tapi tak boleh macam tu sebab nanti awak takkan dapat lah. Takkan dapat. Okay. Jadi cara dia macam mana? Kita nak buang 5 ni. Cara dia macam mana? Kita akan tengok complete cycle. Kita akan tengok pada complete cycle dan kita akan buang nilai degree yang paling besar. Okay, kita akan buang nilai degree paling besar. Okay, contoh. Okay, kita nampak yang pertama Okay, katakanlah yang pertama saya akan ambil cycle yang paling besar. Saya akan ambil ni. Cycle PQ R okay, STU. Okay, nampak Ni masuk cycle. Okay, faham Okay, saya akan ambil satu persatu cycle. Saya ambil cycle yang ni. Okay, daripada cycle ni, yang warna hijau ni, saya akan tengok mana satu yang paling banyak dia punya weight. Mana satu yang paling besar weight dia. Dan saya akan nampak 18 adalah yang paling besar lah weight ni. Nampak tak apa yang saya nampak ni? Okay, 18 ni paling besar. Daripada yang warna hijau ni, saya nampak 18 adalah pemberat yang paling besar. Okay, jadi teacher akan buang PQ ni. Saya tak nak. Saya akan buang. Bulat ni saya akan buang. Okay, dah selesai dah satu. Kita nak 5 kita dah buang satu dah. Okay, next. Teacher cari lagi. Mana lagi complete cycle? Kita nak cuba ambil mana lagi complete cycle. Okay, kita cuba ambil SR dengan UT. SR dengan UT. Ni. Okay, nampak Saya ambil complete cycle yang ni. SR dengan UT. Okay, SR pemberat dia adalah 22. RU pemberat dia 16, UT 9, ST 7. Okay, jadi teacher akan buang yang mana?
Akan buang yang mana? Oh, bersama-sama dengan teacher kan ni, kita cakap seorang-seorang ni. Saya akan buang yang mana satu ni? Okay, mana satu pemberat yang paling besar? 22. 22. So, saya akan buang yang ni. Okay. Okay, teacher dah buang 2. Teacher kena buang lagi 3 ni. Buang lagi 3 H. Jadi teacher ambil lagi complete cycle yang seterusnya. Teacher nampak dekat mana sekejap Teacher gunakan. Okay, teacher pilih lagi colour lain. Okay, katakanlah teacher ambil warna ungu Okay, teacher ambil warna ungu. Teacher nak pilih mana lagi complete cycle. Kita ambil, alright, teacher ambil yang ni sebab yang ni teacher tak buang lagi. So kita ada QRU. Ni complete cycle. QRU. So QR 12, RU 16, QU 24. So teacher nak buang yang mana? 24. Okay, cantik. Teacher akan buang yang ni. Okay. So dah ada 3 dah. Teacher perlu cari lagi 2 complete cycle. Teacher ambil yang mana lagi? Teacher try ambil. Kita tengok sama-sama Teacher pun rabun juga ni. Okay, teacher try ambil complete cycle dekat STU. Okay, sebab ini ada lagi kan, kita tak buang apa-apa lagi kat sini. Kita tak buang H apa-apa lagi. Teacher ambil STU STU kita ada 10, 9 dan 7. So teacher nak buang yang mana? 10. Okay, 10. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, lagi satu. Kena cari lagi satu cycle. Kita akan ambil ni. Okay, cantik. Kita dah jumpa dah. TRU. Okay, kita akan buang kat situ. TRU. Complete cycle T, R dan U. Okay, dalam TRU kita ada 9, kita ada 20 dan kita ada 16. So kita nak buang yang mana? 20. Okay, kita akan buang yang ni Okay, dah settle dah. Jadi sekarang ni apa yang teacher perlu buat adalah teacher hanya perlu sambungkan yang mana yang tinggal saja. So tak ada masalah, teacher akan salin balik dotted, so the vertex teacher akan salin balik. Okay, so teacher ada P, teacher ada Q, teacher ada R. Okay, kita ada S dekat sini P dengan S lari. And then kita ada U, kita ada T, dan kita ada V. Okay, semua dia P, Q, R, S, T, U, V. Okay, dah ada. And then yang mana yang kita dah bulatkan dengan warna merah tu kita tak nak. Kita tak nak. Warna merah tu kita tak nak. Okay, so kita sambungkan yang mana kita nak sajalah. So yang kita ada, saya gunakan pen berwarna biru. Kita ada P dan S. Okay, pemberat ni adalah 8. Okay, and then kita ada S dan T. Oops, sorry. Pemberat ni adalah 7. Kita ada T dan U. Pemberat dia adalah 9. Dan kita ada U dan V. Pemberat dia adalah 17. And then kita ada R dan U. Pemberat dia adalah 16. And then kita ada Q dan R. Pemberat dia adalah 12. Okay. So dah habis lah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Kita ada 6 edges kesemuanya. Dan ini InsyaAllah lah confirm lah. Okay. Confirm adalah minimum total weight. Okay. Dan nampak tak? Tidak ada multiple edges. Tidak ada loops. Dan setiap vertex ni dia dihubungkan dengan satu edges sahaja. Maksudnya Q dengan R inilah satu jalan dia. R dengan U inilah satu jalan dia. Dia tak boleh guna jalan lain. Nak pergi ke RU ni. Dia tak ada multiple edges lah. Okay, U dan V inilah satu jalan dia. TU ini je jalan dia. Tak boleh ikut jalan lain lah. ST dengan PS. Okay. Boleh? So cara awak melukis tree nanti, awak lukis tree yang ni ada vertex dan awak letakkan pemberatnya. Pemberat sekali lah. So PS ni berapa? So kesimpulannya macam mana nak buat adalah kita cari complete cycle dan kita akan buang cycle tu mana weight yang paling tinggi. So kita nampak tadi kita kena buang 5 kan? Kita kena buang 5 edges. Jadi you kena cari 5 complete cycle. Dan setiap kali tu kita buang yang paling tinggi, weight yang paling tinggi. Okay. Boleh setakat ni?
Boleh. Okey. Alright, good. Seterusnya adalah soalan nombor 8A. Okey, soalan nombor 8. Okay. Sebelum tu teacher nak edarkan link untuk kehadiran hari ini. Okay. Okay, tolong isi kehadiran ni ya. Sambil tu teacher terangkan. Alright, soalan nombor 8. Raja di bawah menunjukkan satu rangkaian graf berbilang tepi dan gelung. Ini adalah contoh directed graph. Okay, dia ada anak panah. Kalau you buat guna satu sahaja anak panah gini, semua yang ikut je satu Jangan pula sini satu, sini dua pula arrow dia. Sini dua lah arrow. Jangan. Letak je satu. Kalau you guna satu, tak payah nak bercorak-corak sangat Okay. Jadi bila directed graph, kita ada in dan juga kita ada out. Okay. Berdasarkan graf rangkaian tersebut, lengkapkan bilangan darjah bagi setiap yang berikut. So bilangan darjah in yang masuk, maksudnya yang masuk ke vertex tu, out tu maksudnya yang menghala keluar lah. Simple je kan. Kita tengok pada P. Okay, pada P. P ni dekat sini. Okay, kita nampak ada satu H sahaja. Dan H tu macam mana? Dia menghala masuk ke P ke ataupun menghala keluar ke P? Nak panah tu. Menghala masuk ke P ke ataupun menghala keluar ke P? Kat sini. Masuk. Jadi dia hanya ada satu. Sebab dia ada satu edges sahaja, jadi out dia kosong lah, confirm. Cik confirm, beraninya yakin. Okay, next kita tengok pada Q pula. Q ni kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 H. Ada 4 H. Ada 4 lah misalnya kucing tu. So kita nampak daripada 4 ni, satu, ada 4 ke? 1, 2, 3, ada 3 je. Ada 3. Okay, ada 3 dan ketiga-tiganya menghala keluar daripada Q. Jadi, out dia, degree out tu 3, degree in adalah kosong. Simple je. Okay, next yang S pula. S ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, S ada 4 H je. Okay, ada 4 misalnya kucing lah kalau you nampak ni. So S ni yang menghala masuk hanya ada 1, 2, ya ada 3. S ni ada 3 masuk. Okay, jadi out dia confirm 1 lah sebab kita tahu tadi dia ada 4 je. Okay, untuk U pula. Okay, U. Okay, U degree dia ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Okay, dekat situ ada 5. So yang menghala masuk ada ni. 1, 2, 3. Menghala masuk ada 4. Betul Menghala masuk ada 4, jadi menghala keluar automatik tinggal 1 sahaja. Okay. Awak hati-hati dekat loops ni Loops ni kebiasaannya kalau dia undirected, kita andaikan dia satu masuk satu keluar lah. Kalau dia undirected kan, kita dapat 2 degree, satu masuk satu keluar. Tapi bila dia directed, awak tengoklah pada anak panah. Anak panah ni dua-dua masuk ni. Ikut suka dia lah nak masuk kan, masuk keluar kan. Dua-dua masuk ni. Okay, so hati-hati dekat situ. Okay, nombor 8, okay tak? 8 okey tak? Okey. Okey, 9. Kita nak habis dah ni. InsyaAllah kelas kita habis awal hari ni. Ramai yang nak balik ke asrama hari ni? Ya. Selamat pulang, selamat kembali ke asrama. Wow, suasana berbeza. Okey, InsyaAllah awak boleh buat. Okey, next, nombor 9. Nombor 9. Raja di bawah menunjukkan kedudukan 6 kampung dalam satu komuniti. Ada 6 kampung maksudnya kampung tu nama dia PQRSTU. Ada 6. Sebuah NGO merancang untuk mengedar bekalan sumbangan makanan ke semua kampung tersebut semasa COVID-19 setelah mendapat kelulusan daripada pihak polis. Okay. Soalannya dia minta kita draw a directed graph showing the shortest route that the NGO will take starting bermula daripada kampung P.
Okay, dan berakhir di kampung U. Tanpa melalui laluan yang sama berulang kali. Kita nak lalu laluan tu sekali sahaja. Tak mau banyak kali. Dan dia kata kat sini kita nak kena draw directed graph. Okay, directed graph bermaksud kita ada orang call teacher, sekejap tahu. Ajar. Okay, sambung balik sorry ada kawan teacher call. Okay, kita nak melukis directed graph bermaksud mesti ada tanda anak panah. Okay, kita nak melalui shortest route. Ni bukan lagi minimum weight ke apa dia shortest route je. Awak boleh gunakan pemerhatian awak, insyaAllah boleh jawab shortest route that the engineer will take. Okay, dia nak bermula di P, berakhir di U. Okay, tanpa melalui same route repeatedly. Tapi kita nak lalu laluan yang paling pendek ni. Okay, maksudnya tak boleh lalu jalan yang sama. Contohnya kita mula pergi PT, lepas tu pergi TS, lepas tu pergi pula SP, lalu balik PT baru nak pergi TU balik. So kita tak nak lalu laluan tu banyak kali. Kita nak lalu sekali sahaja. Okay? Right. So apakah pilihan yang teacher ada? Pilihan yang teacher ada. Okay, kita senaraikan dahulu. Okay. Mungkin teacher boleh lalu daripada P ke U. Teacher boleh lalu dekat. Sekejap Okay, so teacher boleh lalu dekat P, T, S dan R. Sekejap. Mana laluan lain yang teacher boleh lalu Okay, awak ada cadangan tak? Teacher boleh lalu P, Q, U. Teacher boleh lalu P, Q, U. Sekejap. Syarat dia mesti lalu semua kampung Okay. Syarat dia adalah kita mesti melalui semua kampung lah. Kalau kita nak pergi ke U saja terus, memang kita boleh lalu PTU. Tapi sekarang ni dia nak bagi sumbangan kepada semua kampung. Jadi teacher kena pilih laluan yang boleh sambungkan ke semua kampung. Okay, so mungkin teacher boleh lalu PS. Okay, mungkin teacher boleh lalu P pergi ke S. Okay, P pergi S. Lepas tu teacher pergi ke T. Lepas tu daripada T ni teacher pergi ke Q. Okay, P, S, T, Q. Okay, pergi ke R. Pergi ke U. Okay, teacher boleh, ini mungkin yang pertama lah. P, S, T, Q, R dan juga U. Okay, ni mungkin laluan yang pertama. Teacher rasa dah macam dah shortest distance lah kot. Teacher pilih dulu PS. Lepas tu teacher pergi ST, pergi ni. Okay, alright. Ataupun mungkin juga teacher ada lagi pilihan lain nak ke U. Teacher boleh pergi daripada pergi P, teacher pilih T pula. Okay, nampak P, T. Ni je lah laluannya kan. Sama ada teacher pergi ambil PQ boleh. Tapi antara yang terendah adalah PS ataupun PT permulaannya. Okay, teacher pergi PT.
Lepas tu teacher akan pergi TS. Contohlah pergi TS. Okay, U ni paling last lah. Teacher pergi pula SR. Tapi kalau boleh kita tak nak lah lalu SR ni. SR ni paling nilai paling jauh ni. SR ni. Jauh SR. Tak nak lalu SR. Jadi ini teacher awal-awal dah tolak lah. Okay, teacher try pula kalau nak guna pula PQ. Okay, kita lalu PQ. Okay, PQ. Lepas tu teacher pergi pula dekat QT. Tak boleh lalu TU, teacher kena lalu pula TS, lalu balik SR. So yang ini pun teacher tak nak, laluan ni tak nak. Okay, sebab teacher tak nak lalu SR, SR ni jauh sangat. Okay, jadi teacher akan lalu kat sini. Alright, so kita apa yang dia nak? Kita nak draw directed graph. Jadi kita dah tahu ni lah shortest distance, PSTQRU. Jadi kita akan ambil kat sini. Kita pun buatlah. Okay. PS T. Okay, lepas tu Q. Kemudian R. Kemudian adalah U. R dengan U sebaris Okay. You lukis cantik tau. Jadi P pergi ke S. Okay, buat directed kena ada panah. S pergi ke T. T pergi ke Q. Q pergi ke R. Dan R pergi ke U. Okey, dah siap. Macam itulah. Okey. Jangan lupa, biasa kita akan letak weight kan? Yang ni kita letaklah jarak dia. Kita ada 12 km. S T 4 km. TQ 8 km. QR 20 km. Dan RU 14 km. Simple, siap dah. Okey. Dah siap kita buat directed graph. Okay, yang B pula. Given that each village will be allocated 30 minutes for the purpose of handing over the aid. Okay, dia nak bagi, maksudnya NGO ni dia akan berhenti kat setiap kampung setengah jam je. So dia distribute semua aid tu. Okay, dan kemudian dia travel between each villages, maksudnya daripada satu vertex ke vertex yang lain dengan kelajuan 60 km per hour. Okay, soalannya dia minta kita calculate time, keseluruhan masa dalam jam untuk completekan misi memberi sumbangan ini. Okay. So sekarang kita tahu, okay, kita ada 6 kampung. Kalau setiap kampung dia berhenti setengah jam, which is 0.5 jam, okay, setengah jam, dia perlukan 3 jam untuk just berada dekat kampung saja. Kat kampung tu nak ambil masa 3 jam dah. Okay. Sekarang ni nak travel pula, mungkin daripada P nak pergi ke Q, Q nak pergi ke R, R nak pergi ke S, dia akan ambil satu kelajuan 60 km per jam. Jadi bila ada laju, bila ada time, laju, masa semua, you boleh gunakan ni. Okay, jarak, laju, masa. This is the relation. Okay, soalan ini dia tanya tentang masa. Masa bersamaan dengan total jarak, bahagi dengan total dengan kelajuan lah. Okay. Jadi total jarak tadi macam mana nak dapat? Tadi kita dah pilih kan shortest distance ni? Ni. Kita dah pilih dah. Lalu kat sini PS, P semua ni. Jadi you tambahkan 12 tambah 4 tambah 8 tambah 20 tambah 14. Tambah semua. Kira dapat berapa? 12 tambah 4, 16, 24, 44, 58. Okay, tu teacher congak 58. Guna kalkulator kot salah lah. Okay, jadi teacher dapat total jarak dia adalah 58. Okay, 58 km. Okay, bahagi dengan speed dia. Speed dia adalah 60 km per hour. Okay, per hour, per jam. Okay, bila teacher bahagi, teacher akan dapat 0.97 jam. Okay, ini adalah masa yang dia perlukan untuk travel daripada satu kampung ke satu kampung. Untuk dia completekan this program, this donation program, jumlah masa yang diambil, jumlah masa bersamaan dengan masa perjalanan adalah 0.97 jam. Okey, tambah dengan masa dia mengedar di setiap kampung adalah 3 jam. Jadi, jumlah masa yang diambil adalah 3.97 jam. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, cantik. Awak ni boleh aja, risau.
Oh, dekat dah. Okay, nombor 10 sekarang. Yang terakhir. Yeay, yang terakhir. Tanya, main seorang ke? Dia bersama kawan. Cuba tanya. Okay, the weighted graph below shows the duration required to reach 7 destination. Maksudnya kita ada 7 vertex. P, Q, R, S, T, U dan V dan W. Okay, sekarang dia kata Faiza bergerak dari U menuju ke R. Dia nak pergi ke R. U menuju ke R melalui laluan terpantas. Namakan laluan tersebut dan hitung laju dalam kilometer per hour perjalanan Faiza. Diberi jumlah jarak ialah 249 km. Okay. Yang ini berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi kita kena lalu semua kampung. Okay, sebab dia nak buat program kan. Kita kena lalu semua kampung. Tapi untuk yang ini dia tak nyatakan macam tu. Okay, dia kata dia nak pergi daripada U kepada R. Melalui satu perjalanan yang paling laju, laluan terpantas. Okay, alright. Bermula di U, berakhir di R. Okay, jadi kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Kalau kita mula di U, tak boleh pergi W terus. Jalan mati ni. Okay. So kalau nak pergi ke T, T ni 189. Jadi mungkin teacher akan prefer di sini. Cakap lalu sini dulu. UP. Kemudian cakap lalu sinilah, tak ada jalan lain. Okay. Lepas tu nak sampai ke R. Cakap ambil kat sini. Okay, ini adalah satu pilihan yang teacher ada. UP, QR. Okay, berbeza dengan soalan atas. Soalan atas kita nak lalu semua. Kita mesti lalu kampung A, kampung B kena lalu. Tapi yang ni dia tak cakap nak sampai ke R, ikut ada laluan mana pun. Okay, katakanlah teacher rasa, okay, W tak boleh kan? Teacher nak ikut T. Pilihan yang kedua, teacher lalu T. Lepas tu teacher akan lalu dekat sini. 50. Lepas tu teacher akan lalu kat sini. Okay, so bila you kira nanti, bila kita kira nanti, kita akan nampak laluan berwarna hijau ni lagi jauh lah. Jadi kita tak nak guna laluan ini. QQR. Tak nak guna yang ni. Okay, kita nak guna UPQR. So kita akan ambil yang ni. Okay. So kita dah namakan perjalanan dia. Okay, untuk A. Kita ada U, P, Q, R. Ini route dia. Okay, ni kita dah name dia route. And calculate the speed in kilometer per hour. Okay. So nak cari speed macam mana? Jarak, laju, masa. Kita nak cari laju. Nak cari laju. Okay, laju bersama dengan total distance divided by total time. Total distance adalah 249. Dia dah bagi. Okay, jadi 249 kilometer divided by total time. Total time nak dapat mana? Hasil tambah yang berwarna pink tadi. Okay, which is 124 plus 54 plus 16. Okay. Alright. Cuma hati-hati di bawah ini unit dia adalah minit. Okay. Tapi kita nak cari kelajuan dalam kilometer per hour. So what you need to do adalah change masa ini daripada minit kepada jam. Okay. Jadi masa kita nak cari 249 sama juga dengan bila kita tambah ni jadi 238 238 bahagikan dengan 60. So kita akan dapat kilometer per hour. Okay, siap dah. Okay, jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai berapa dapat berapa? Tengok kira ni cara 249 bahagikan dengan 238 perkan dengan 60. Dapat 62.77 kalau ikut kalkulator teacher. Tak berjawab dia orang ni.
62.77 km per hour. Tak sampai sekolah Okay, sekejap. Kita nak habiskan dah. Okay, selesai. 10A. Next, 10B. Okay, 10B. 10B. Okay. Haniza berada di W. Okay, dia berada di W. Dia ingin berjumpa rakannya yang berada di S. Okay, dia berada di W nak pergi ke S. So, sebelum dia sampai ke S tu, dia akan mengambil adiknya yang berada di Q terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan ke rumah rakannya. Maksudnya, dia akan pergi daripada W, pergi ke Q, lepas tu baru pergi S. Okay. Dia berada di rumah rakannya selama 1.65 jam sebelum bergerak pulang ke rumahnya. Diberi purata laju keseluruhan perjalanannya. Keseluruhan perjalanan bermaksud dia pergi dan dia balik-balik. Pergi, balik. Itu keseluruhan perjalanan. Okey. Soalannya adalah jika Haniza tiba di rumahnya pada pukul 9.45 malam, nyatakan masa ketika dia memulakan perjalanannya. Kita nak cari masa mula. Sekejap tau. Sekejap sorry. Okay, sorry minta maaf. Okay, sambungkan ni last. Okay, kalaulah dia kata Haniza tiba di rumahnya pada pukul 9.45. Ada ke semua ni? Ada lagi Okay, ada. Ada. Ada, okay. Okay. Alright, so dia kata kalau Haniza tiba di rumahnya pada pukul 9.45 malam, kita nak cari masa dia bermula. Ingat 65 km per hour ini adalah kelajuan keseluruhan. Maksudnya dia pergi dan dia balik. Okay, maksudnya total distance tu you kena tambah setiap perjalanan dia. Okay, so nampak dia sekarang ni bermula di W. Haniza, okay, dia bermula di W. Okay, dia nak pergi kawan dia S, tapi dia mesti jumpa adik dia di Q dahulu. Okay, jadi perjalanan yang dia ambil masa pergi adalah W, U. Lepas tu dia kena lalu jalan ni lah sebab ini je jalan untuk dia sampai ke adik dia. Okay, right. So lepas tu dia akan ikut jalan yang paling cepat. Dia akan lalu jalan inilah. Okay, dia akan lalu jalan ni. Instead of dia ambil QR, dia akan ambil QT. Okay, lepas tu dia pergi jumpa kawan dia. Ini adalah dia pergi. Okay, masa dia pergi nak jumpa kawan dia. Okay, next adalah dia nak balik. Daripada S ni kan dia nak balik. S ni nak balik, dia dah tak payah nak jumpa adik dia sebab adik dia ikut sekali kan. Jadi dia mulalah ikut jalan yang paling singkat, iaitu dia guna je jalan shortcut yang ni. Macam Pikiman Highland lah kan. Pikiman Highland pergi ikut jalan tapak, balik ikut jalan highway tu kan. Boleh je. Macam tu lah, tapi sampai juga. So dapat kat sini SE, lepas tu dia lalu pula dekat sini. EU, UW. Dah sampai rumah dia.
Okay, ini adalah total distance. Warna hijau campur warna kuning. Okay, untuk pergi warna hijau, untuk balik warna kuning. Okay, sekarang ni kita nak cari masa dia. Kita nak cari masa dia bermula. 10A, 10B. Okay, so jumlah masa keseluruhan. Kita ambil yang warna hijau campur dengan warna kuning Okay, jumlah masa memandu. Okay, warna hijau kita ada kita ada 42 warna hijau 42 campur dengan 124 campur dengan 54. Ikut teacher gerak WU, UP, PQ ada 54. Kemudian teacher gerak ke QT. QT adalah 50. Okay, campurkan dengan 60. Ini adalah masa pergi. Masa pergi. Okay. Teacher tambahkan dengan masa balik sebab ini adalah total perjalanan. Masa balik ST. ST adalah 60. Tambahkan dengan TU 189. Tambahkan dengan 42. Okay. So ini sahaja dah bersamaan dengan 621 minit. Okay, 621 minit. Teacher tukar kepada hour sebab kita nak unit laju ni kilometer per hour. Dan apa teacher perlu buat adalah teacher bahagikan dengan 60, teacher akan dapat 10.35 jam. Okay, ini adalah total masa. Okay, total masa. Okay, kemudian dia kata dekat sini dia berada di rumah kawannya selama 1.65 jam. Yang ni pun jangan lupa dia lepak 1.65 jam. Dia berjalan travel dia 10.35. Tapi jumlah masa keseluruhan kita kena tambah dengan masa dia berlepak. Okay, total time. Total time. Macam ambil warna merah balik Okay, so total time adalah bersamaan dengan 10.35 tambahkan dengan 1.65 masa dia lepak. So total kesemuanya adalah 12 jam. Okay, kita nak cari masa mula. Nak cari masa mula adalah kita tengok masa akhir dia. Masa akhir dia 9.45 PM. Kita tukar kepada sistem 24 jam. Dia bersamaan dengan 21.45. Betul 9.45 nak tukar kepada 24 jam. You tambahkan dengan 12. Dengan 9 dia akan dapat 21.45. Okay, kemudian you tolakkan dengan 12 jam. Okay, so kita akan dapat 9 jam 45 minit. 9 jam 45 minit. Ataupun sebab kita dah tukar kepada sistem 24 jam. So Haniza ni dia bergerak pukul 09.45 ataupun 9.45 pagi. Tu dia. 45 pagi 12 jam dia berjalan Tapi sebenarnya dia dah tahu dah lah kalau 12 jam kan. Kalau 12 jam 9.45 sampai dah tahulah 9.45 pagi dia keluar. Tak payah nak guna kiraan macam 21.45 tak apa. Okay, terus tahu sebab kita dah 12 jam. Kalau pergi pagi, balik malam. Okay, dah siap dah. B1. Okay, next. Yang terakhir, B2. Calculate the distance in kilometer that Haniza travel to arrive her friend's house. Okay, tak ada masalah. Boleh guna formula. Jarak, laju, masa. Kita nak cari jarak. Jarak adalah bersamaan dengan laju darab dengan masa. Okay, laju darab dengan masa. Okay, so sekarang ni Haniza travel to arrive at her friend's house. Yang kita nak cari adalah masa pergi sahaja. Masa balik dia tak nak. Masa pergi yang teacher buat warna merah ni. Ni warna merah ni. Ni masa pergi. So itu je, bila teacher tambahkan dengan itu. Okay, teacher akan dapat. Okay, teacher akan dapat masa dia adalah 330 minit. Okay, ataupun bersamaan dengan 5.5 jam. Okay, jarak adalah laju darabkan dengan total masa. Okay, laju dia adalah dia bagi tahu tadi kan 65 km per hour dekat dalam ni. Okay, ini laju dia. Ni. Dia bagi tahu dah. Jadi kita hanya perlu buat 65 darab dengan 5.5.
laju 65 km per hour, darabkan dengan masa which is 5.5 jam. Kita akan dapat 357.5, unitnya adalah kilometer. Okey, jangan tersilap unitnya adalah kilometer. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Oh, okey. Okey, boleh Okay. Right, so saya rasa dah selesai dah yang tu. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okey. Ada apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, semua boleh jawab Tak. Okey, sekejap tau. Saya nak ambil gambar. Semua kat sini masuk asrama ke? Tak kan? Ada yang balik harian. Kalau SMK sendiri balik pulau, ni. So tu saya tak pastilah next week macam mana. Sama ada awak still online ke ataupun apa. Tapi yang teacher dapat tahu still online lagi lah. Okay, so we'll see how, insyaAllah. Okay, saya nak ambil gambar Zat. Okay. Right, jangan lupa isi kehadiran kalau tidak ada apa-apa masalah. Saya rasa setakat ini sahaja. InsyaAllah next week kita jumpa lagi. Okay, jangan lupa isi kehadiran. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Hari kita habis awal tak apa Tak apa, tak apa. Tak apa. Okay, selamat bersiap untuk ke asrama. Hati-hati semasa perjalanan pergi. Pergi balik tak lama kan. Dalam bulan 12 dia balik-balik semula. Okay, good luck juga kalau in case you ada apa-apa exam ni macam SPM, macam MRSM kita akan ada exam dalam masa seminggu. So insyaAllah kalau ada exam juga, good luck, all the best. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat tidur. Sama. Thank you, teacher. Sama. Terima kasih, teacher. Sama.